Okey, aku selalu cakap perkataan kill the stigma. Okey, kill the stigma. Sebenarnya kill the stigma ni bukan untuk orang luar pun. Okey, bila cakap pasal kill the stigma, stigma tu apa benda. Stigma ni bagi aku, untuk aku is general, tapi dia daripada engkau as a recovery person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Recovery Story bersama saya Idrus Al-Ghazi dan channel saya. Jadi untuk kali ini, untuk perkongsian kali ini, aku bukanlah nak berkongsi sangat, tapi tadi aku baru discuss, baru dia buat sesi, bukanlah buat sesi, aku baru bersembang dengan kaunselor Masabat Puan Zalina. Jadi kita berborak pasal stigma lah, sebab kan sekarang ni even aku pun sekarang face dengan isu-isu stigma ni. Jadi ramai orang tanya aku apa itu stigma lah, apa yang cakap stigma, orang tak faham stigma. Tapi orang bila cakap pasal stigma, orang tahu dia adalah satu pandangan serong, satu pandangan yang dipegang. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, aku tak nak cerita dari segi konteks Dewan Bahasa Pustaka, sebab aku bukan orang linggo. Tapi aku boleh cakap di sini dari segi pemahaman aku as a recovery person, as a human being. Stigma ni adalah satu pandangan, adalah satu pegangan, adalah satu perspektif yang orang akan letak kat diri engkau. Contohnya stigma sebagai seorang penguat kuasa ataupun pegawai polis. Apa stigma yang diorang akan dapat? Diorang mesti tegas, diorang mesti kemas. Dia adalah satu perspektif pandangan orang lain terhadap mereka. Itu adalah satu stigma yang aku faham. Okey, kena faham Ini bukan yang aku nak memandai. Kau salah, tolong betulkan. Itu yang orang tahulah. Jadi kalau kita cakap pasal stigma seorang pondan misalnya, pondan ni adalah lelaki berpakaian perempuan. Bila lelaki bila berpakaian perempuan tu, bila itu kita panggil pondan. So mereka ni cakap stigma pondan, mereka mesti bekerja dalam industri hiburan, mereka bekerja dalam industri pelacuran. So adalah stigma. Jadi hari ini antara benda-benda stigma yang kita orang hadapi sebagai recovery person adalah penagihan dana. So apa stigma-stigma yang kita orang hadapi dalam penagihan dana? Jadi guys, sebenarnya selain daripada isu-isu bila seorang itu nak berjaya dalam pemulihan dia, stigma ni, orang kata stigma yang paling bahaya adalah stigma, orang kata bila, macam ni lah, apabila kau berhadapan dengan satu keadaan kau sakit ataupun kau menjadi seorang, stigma yang paling bahaya bukan datangnya daripada orang luar. Maksud aku dekat sini, sebab kita selalu cakap pandangan seseorang pandangan seseorang kepada orang lain. Tapi stigma yang paling bahaya dekat sini adalah bukan pandangan orang, tapi adalah pandangan orang itu sendiri atau diri itu sendiri terhadap diri dia. Katakanlah dia kata, sebenarnya kalau stigma masyarakat, kau kena faham as a konteks manusia. Manusia tak boleh berhenti bercakap. Manusia akan sentiasa memperkatakan sesuatu. Kalau kau nampak aku pakai baju merah, kau mungkin akan cakap, cikgu berbaju merah, cikgu seorang yang berani. Mungkin cikgu seorang yang bernafsu. Unos, itu adalah stigma. Kau pandang aku pakai baju merah, kau sebagainya lagi. Kalau kau katakan aku pakai cap, misalnya orang kata cikgu adalah seorang yang fashionable misalnya, betulkan rambut mungkin orang yang orang terbiat, orang tua yang terbiat pakai cap orang muda yang pakai cap, itu adalah stigma. Tapi kau kena faham, kita ada berapa bilion manusia dalam dunia ni, orang akan sentiasa berkata-kata. Dan engkau as a recovery person, kau lantaklah kau nak cakap apa pun, orang luar nak cakap apa pun. Tetapi stigma yang paling bahaya yang aku telah highlight tadi adalah stigma diri sendiri. Kenapa stigma diri sendiri itu yang bahaya? Sebab stigma orang, kalau dia bercakap, kau ada choice untuk nak dengar atau tidak. Tetapi kalau stigma itu datang pada diri engkau sendiri, itulah yang menghalang engkau untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin juga stigma itu akan membuatkan engkau menjadi manusia yang lebih teruk. Kau faham? Sebab engkau yang create dalam diri engkau, engkau yang mewujudkan satu kerajaan dalam diri yang membuatkan engkau, aku tak boleh berubah, aku adalah penagih darah, aku tak ada masa depan, mak bapak aku benci aku. Itu stigma diri yang sebenarnya kau perlu lawan. Itu adalah stigma diri yang paling bahaya, yang susah, yang perlu kau betulkan. Sebab stigma inilah yang membuatkan engkau tidak boleh berubah. Sebab engkau, you are the person who put the value inside yourself. Contohnya macam aku jumpa dengan ramai orang, kata Puan Zainal tadi, bila kita sit down, diorang selalu cakap macam stigma yang datang ni adalah kadang-kadang bila diorang macam saya tak boleh puan, saya tak boleh cikgu, bila ada barang kat depan aku tak kuat, mesti aku ni. Sebenarnya engkau yang letakkan diri engkau dari situ, engkau yang letak choice itu. Dan apabila melibatkan stigma dalam diri, sebenarnya stigma dalam diri itu adalah lebih pada emosi engkau. Jadi kembali kepada peringkat asas dalam recovery, kau kena ingat bila kita dalam pemulihan, perkara pertama yang perlu engkau lawan, perlu engkau perbaiki dan perlu engkau lawan adalah emosi engkau.
Jadi when we talk about stigma dalam recovery, apa yang selalu aku dengar? Stigma dalam recovery yang kebanyakannya adalah, kalau ikutkan, memang senang je. Orang yang ada stigma dalam diri dia adalah orang yang punya emosi yang melimpah ruah. Orang yang ada masalah emosi, orang yang melayan emosi dia sampai dia create satu kubu ataupun satu benteng yang mengatakan, oh aku tak boleh, aku boleh, aku pasti boleh. Aku pernah jumpa zaman aku masuk pusat dulu mula, ada beberapa sini yang jenis hidup dia cakap, hidup mati aku adalah untuk mengisap dadah. Sebab itu adalah stigma yang dia dah bina berpuluh-puluh tahun yang dulu. Dan kita tengok result dia hari ini, memang dia tidak menjadi apa-apa. Okey, jadi stigma dalam diri dia, dia kata dia tak boleh berubah sebab dia rasa dadah itu menonokkan tanpa ilmu, tanpa kemahiran dan juga tanpa panduan daripada orang lain. Bila kita cakap pun kata tak boleh cikgu, tak boleh, aku kena hisap. So ada satu stigma yang aku dengar yang paling sonok kat masa sahabat ni adalah, ada setengah orang tu cakap bila dia baik cuti raya, misalnya kan, tak apa, balik raya ni aku dah hisap sekali lah, last tahun sekali boleh aku hisap. Itu pun sebenarnya adalah satu layanan emosi. Kau dah bertahun-tahun kau bersih, tiba-tiba kau nak layan emosi kau macam, why don't aku hisap sekali? Jadi sebenarnya bila kau dapat perangai macam tu, kau melayan kau diri kau, sebenarnya yang membuat stigma itu, yang membuat emosi itu adalah engkau. Yang membuat satu benteng itu adalah engkau. Yang bertindak itu adalah engkau. Inilah yang perlu engkau lawan. Okey? Inilah yang perlu engkau jaga, kau punya pendirian engkau itu. Faham? Jadi dalam konteks stigma ini, kena ingat sebagai recovery person, kau jangan fikir kau seorang dia hidup di bumi ni. Ada orang lain yang hidup dan kau kena move on. Move on ni adalah satu perkataan yang besar tau dalam konteks recovery. Kau jangan fikir bila kau keluar pusat, kau adalah move on. Faham? Kalau kau sendiri tidak merawat pemulihan kau. Aku duduk pusat almost 2 years dan aku masih lagi berbangga dengan advokasi aku yang aku tidak mahu keluar sebab aku rasa aku boleh menjadi orang yang lebih baik, okey, di dalam pusat dengan cara aku yang mana aku tidak mengisap dan aku nak membantu orang. Itu adalah advokasi aku. Jadi dalam konteks stigma aku adalah no matter who you are, siapa pun engkau, kalau engkau nak berubah, engkau nak lawan penagihan engkau nak menjadi manusia yang baik, kau perlu ada stigma ataupun kau perlu ada sesuatu yang baik. It's not stigma lah sebenarnya. Kalau aku rasa kau perlu letak value yang baik. If you treat yourself like someone who can help others people, engkau akan jadi orang itu. Tapi kalau engkau letak stigma, aku penagih dadah, penagih dia satu level, stigma ni satu level. Kalau aku letak diri aku sebagai seorang yang berputus asa, aku sudah orang kata tidak berkejaya baik macam dahulu, aku adalah seorang penagih dadah yang masih addiction, aku rasa aku ada masalah dengan keluarga, aku rasa aku mungkin terrible hari ini. Tapi hari ini sebab aku rasa aku tak ada stigma itu dalam diri aku. Cuma aku ada sedikit goyang lah bila ada orang lately ni selalu cakap, cikgu bila kau nak move on. Bila Islam move on tu besar sebab orang ingatkan keluar tu move on ada hidup sendiri. Sebenarnya tak, aku ada hidup aku sendiri kat sini, Alhamdulillah. Aku ada kawan yang ramai. In fact sebenarnya kalau sekarang ni bila aku balik, aku duduk rumah pun bersama 4 orang family members aku, mak, ayah, adik perempuan aku, adik lelaki aku kan. Kalau adik lelaki aku yang daripada overseas tu balik pun, aku tak kata aku tak bahagia, tak. Masing-masing ada manis dia, okay? Dengan family kau kasih sayang kau lain, dengan sahabat-sahabat kau ada kat sini as a recovery person lain. Aku ada kerenah yang lain dan aku adalah orang yang perlukan ramai orang. Aku adalah orang yang nasihat. So emosi aku lebih okey dekat situ. Jadi bila emosi aku stabil, stigma aku tak ada. Tapi bila orang-orang luar, kadang-kadang aku dapat PM daripada family, kadang-kadang ada family datang, cikgu tak nak move on ke cikgu tak nak jadi bekerja di luar, umur cikgu dah tua, cikgu tak nak kerja ke? Tiba-tiba aku baca soalan aku lah, apa aku buat kat sini ya? So aku berkhidmat. So bila berkhidmat itu adalah stigma yang aku letakkan, yang mana aku nak jadi orang yang baik dengan cara aku sendiri. Okey, tak payah fikirlah macam mana pun. Okey. Seterusnya kalau kau tak tahu, okey, kalau kau letak stigma tu terhadap diri kau, cakap kalau kata kau adalah orang yang nak hisap, okey, kau hisaplah macam mana pun, orang yang tak peduli. Stigma itu orang luar tak peduli pun dengan apa yang kau nak buat. Jadi berbalik pada kes semalam, aku ada muat naik satu status berkenaan dengan seorang apa yang adik aku lah kat sini, anak murid. Orang kata anak murid aku ni adik lah, adik Aiman yang mana beliau ni asalnya dia ada isu dengan stigma lah. Sebenarnya aku nak share kenapa aku selalu stigma sebab dia semalam. Pada pagi tadi pun aku sidang dengan dia, cakap Aiman, you have to study very good, study very well, semoga berjaya dalam SPM. Sebab dia cakap macam ni, dia adalah orang, Aiman ini adalah orang yang takut gagal.
Okay, dia selalu cakap dengan aku tak boleh lah cikgu kalau aku nak balik, kalau aku gagal macam nak keluar. So cerita semalam adalah aku membuka mata dia dengan yang mana sebenarnya aku nak kau tengok apa pandangan masyarakat luar terhadap diri engkau. So aku sebenarnya mama tadi memang dia tengah study pun essay dengan aku dengan a few penghuni lain buat essay pasal English. Tajuk dia a type of friends. So kita bertekak lah, bergaduh. Sebab dia nak ayat bombastik, kau tahu tak? So memang kantor besar lah. So bila aku cakap gunakanlah rasa bahasa kau supaya cikgu nampak effort kau, and orang kata kau tak terlalu banyak buat silap. So itu cerita semalam dalam English pasal essay dia. So what's happened, bila dah habis buat essay tu, aku snap gambar dia satu dan aku paparkan dalam Facebook aku semalam pasal Aiman tu, dan aku buat satu caption yang sedikit motivasi lah. Sebab of course Allah ada cara dia untuk mengajar manusia kan. Dan aku rasa aku dah dengan caption itu aku dah berjaya menjentik beberapa ramai orang luar yang tak terlibat pun dengan penagihan, dan ada recovery person yang sebenarnya dia semangat dia tengok adik dia seorang ni belajar. Is it? Betul tak? So pagi tadi aku tunjuklah status itu kat dia selepas subuh sebelum dia pergi sekolah. Aku tunjuk Aiman, this is the status yang cikgu tunjuk. So bila dia tengok, dia cakap, cikgu, betul ke cikgu? Ini semua doa orang luar. Orang luar tak peduli pun kau punya masalah. Orang luar nak kejayaan kau. So automatically hari ini dia sangat fresh untuk belajar. Dia bersemangat sebab dia tahu sebenarnya dia dah menyusahkan keluarga dia. Keluarga dia pun of course lah, mungkin family dia ada stigma, ada anak dia seorang yang ni. Tapi dia terlalu fikirkan masyarakat luar sehingga dia membuatkan diri dia di-block oleh stigma dia sendiri. Aku tak berjaya, aku penghisap dada, aku duduk kat pusat tapi orang tak tahu aku duduk kat pusat, aku belajar. Jadi dalam konteks ini, terima kasih kepada anda semua bertindak sebagai rakyat Malaysia yang concern. You guys tak judge dia pun. Okay, tak ada pun aku tak dapat satu komen yang judge. Mungkin ada yang tanya dia ambil apa. So aku rasa korang membuat sesuatu perkara yang sangat baik, okay, untuk beri motivasi kepada mereka. Sebenarnya kalau kita stigma, when we talk about stigma, it's not come from the society pun, it's come from diri sendiri. Okay, sebab you yang treat diri you untuk jadi apa. Okay, jadi untuk hari ini itu sahaja perkongsian saya mengenai stigma. Sebab orang tanya aku stigma tu apalah semua. Kadang-kadang kau tahu tapi kan kau pernah dengar, kau guna kataan tapi takut salah. So today aku harap dengan cerita stigma ni dapatlah membantu. So no matter what, thank you guys, thank you for support me, thank you for support my Facebook account, everything. Thank you again, thank you for support Aiman itself. Doakan dia supaya dia berjaya, insyaAllah. Jadi kalau kejayaan dia ni berjaya lah, aku tak expect dia tinggi pun. Kalau dia tak predict semua pun, aku rasa aku boleh besar kot. We proud as a recovery person that we have this kind of kids yang berjaya dalam mata pelajaran dia. Aku memang sanjung lah, aku memang harap benda di soalan dia, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua. Jangan lupa share, like and subscribe this channel. And then thank you again. Kita jumpa untuk konten yang lain. Assalamualaikum.